Cikgu, banyaknya barang yang kita ada atas meja hari ni. Ada garam, ada belon. Ada emas jugalah. Ni mas siapa yang bawa ni, bahaya ni kalau hilang ni. Air pun ada, cikgu. Apa yang kita nak belajar hari ni? Baiklah Irfan, model-model yang cikgu bawa ni semua, bahan-bahan maujud yang cikgu bawa ni merupakan gambaran awal tentang apa yang kita nak belajar pada hari ini. Rasa-rasa murid-murid di rumah, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Murid-murid di rumah tak boleh nak jawab. Irfan boleh tak tolong? Irfan yang kena jawab, cikgu? Boleh, okey. Irfan, rasa hari ni cikgu kita akan belajar mengenai pepejal, gas dan juga cecair. Betul ke salah, cikgu? Bagus jawapan Irfan. Namun Irfan, hari ini kita nak fokuskan kepada jenis zarah. Apa beza jenis zarah ni dengan pepejal, cecair dan juga gas? Kalau nak tahu, jom masuk kelas cikgu. Jom kita masuk kelas cikgu sama-sama. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini kita dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran sains tingkatan 4. Persoalannya sekarang ini, siapakah guru yang penuh pengalaman itu yang akan bersama Irfan? Jom saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, itulah dia profil guru yang akan bersama Irfan hari ini, Cikgu Nur Farlina binti Ashraf Alia. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Irfan? Baik, alhamdulillah. Cikgu macam mana, sihat? Cikgu pun sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Kalau tadi kan kita kan ada buat gimmick sikit tadi, betul tak? Betul. Jadi Irfan dah tak sabar nak belajar hari ini. Apa yang akan kita belajar untuk segmen kali ini? Silakan, Cikgu. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita lihat dahulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita mulakan. Silakan, Cikgu. Yang pertama, standard pembelajaran kita yang pertama adalah murid-murid dapat menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan molekul dan juga bahan ion. Okey, kemudian yang kedua, murid-murid dapat menjelaskan yang unsur ni wujud dalam pelbagai bentuk. Dan yang ketiga, murid-murid dapat melakarkan dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Dan yang terakhir Irfan, murid-murid dapat menjelaskan pembentukan ion positif dan juga ion negatif. Okey, untuk pengetahuan Irfan, okey, untuk setiap slot kita ni kita akan ada aktiviti yang Irfan kena buat bagi pihak murid-murid kita di rumah. Dan di akhir segmen nanti kita ada uji minda. Irfan fokus ya Irfan. Uji minda maknanya Irfan akan diuji berdasarkan apa yang cikgu ajar tadi? Ya, betul. Jangan risau. Semua jawapan ada pada kita punya pembelajaran pada hari ini. Baiklah. Okey, cikgu. Tadi cikgu cakap ini mengenai kita punya set pembelajaran kan. Jadi, cikgu nak ceritakan sikit mengenai atom, bahan molekul dan bahan ion kan? Ya, betul. Tadi cikgu ada hutang kan. Cikgu cakap, kata apa beza pepejal, cecair dengan gas dan juga dengan jenis jirim. Betul. Jenis jirim ini terbahagi kepada 3. Sebenarnya slot sukses SPM Cikgu Roslan pernah menceritakan berkenaan dengan jenis zarah ini. Tahu? Tahu ke tak tahu? Saya rasa kena tengok balik video yang sebelum ni. Ponteng ni kelas Cikgu Roslan. Minta maaf Cikgu Roslan. Tak apa. Cikgu akan bantu. Okey, apa perbezaan dia? Jenis jirim tadi pepejal, cecair dan juga gas ni dibentuk oleh zarah-zarah ini. Okey, zarah-zarah ini mengandungi yang pertama atom, molekul dan juga ion. Apa perbezaan antara ketiga-tiga ini? Cikgu terangkan secara ringkas dahululah. Silakan, Cikgu. Atom ini merupakan zarah yang paling kecil sekali. Kecil sekali, okey. Kemudian molekul pula merupakan gabungan beberapa atom tadi. Kemudian yang ketiga pula ion. Ion ini merupakan zarah yang bercaj. Ada caj apa?
Charge positif dan negatif, cikgu. Very good, Irfan. Okey, itulah penerangan cikgu secara ringkas untuk atom, molekul dan juga ion. Ion. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan untuk segmen kali ini. Banyak lagi perkongsian ilmu yang akan diberikan oleh cikgu. Tetapi sekarang ni cikgu, boleh tak kita berhenti berehat seketika? Boleh. Kita kembali sekali dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Jom. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM terjun dalam mata pelajaran sains untuk tingkatan 4 mengenai unsur dan bahan. Cikgu Farah, sekarang ni kan boleh tak Irfan nak tahu lebih lanjut mengenai atom, molekul dan juga ion? Boleh, Irfan. Irfan ni mesti takut kan? Saat lagi kita ada uji minda kan? Dia bukan takut, cikgu. Saya ni rasa macam bersemangat nak belajar. Baiklah, okey. Cikgu akan mulakan dengan jenis zarah yang pertama, iaitu atom. Baik. Okey, apa itu atom? Okey, kita tengok pertama-tama. Okey, atom ini merupakan zarah yang paling kecil sekali. Bak kata orang lah, atom ni merupakan zarah yang paling halus sekali. Kita kata dalam bahasa sains, diskrit. Diskrit, okey. Dan sebelum atom ni tak ada yang lain dah. Okey, lepas tu semasa tingkatan 1, kita ada belajar dalam bab 6, iaitu atom terdiri daripada 3 subatom. Tahu tak? Subatom, ceritakan sikit kepada saya boleh, cikgu? Cikgu bagi clue lah Okey, satu. okey, boleh. Proton. Proton, Tahu tak yang kedua? elektron, Very good. Oh, Okey, okey. dan yang ketiga adalah neutron. Neutron, ya. Ya, okey, Okey. baik. Okey, bahan atom adalah bahan yang mengandungi atom. Dia tak sama atom tu tadi kita dah cerita. Betul. Bahan atom merupakan yang mengandungi atom. Okey, atom ni kebanyakannya adalah terdiri daripada logam okey. dan juga gas nadi. Logam contoh yang cikgu bawa bersama-sama dengan cikgu hari ini adalah emas. Emas. Tadi kan Irfan excited sangat tengok emas. Betul, kan. cikgu. Okey. Kemudian gas nadi yang cikgu bawa bersama-sama dengan cikgu ada di dalam belon ni, iaitu gas helium. Gas ni, cikgu, kalau kita sedupkan bukan suara yang halus tu, cikgu. Cikgu tak pastilah. Irfan ni sukalah benda pelik-pelik ni. Okey, itulah. Okey, tak apa. Kita kembali semula ya. Baik. Okey, baik. Tapi susunan zarah untuk logam dan juga gas nadi berbeza. Okey, berbeza dari segi apa, cikgu? Berbeza daripada susunan tu lah. Rapat-rapat ke, jarak-jarak ke. Okey. Cikgu tak nak terang lagi. Baik. Murid-murid di rumah mungkin dia boleh lihat. Tapi Irfan tak boleh lihat. Alamak, kejap lagi Irfan kena cuba ni. Ya, sekarang cikgu sediakan kertas A4. Okey. Boleh tak Irfan lukis di atas kertas A4 tu? Baik. Lukiskan, 2 cikgu. minit saja ya, cikgu 2 bagi. minit, okey. Kena lukiskan zarah, cikgu, dalam Ya, betul. logam, emas dan gas helium. Alamak, Bulat-bulat macam sama mana, ada dia tersusun rapat ke, Okey. jarak-jarak ke, Baik. jauh-jauh ke. Okey, Irfan cuba Okey, dulu. 2 minit Irfan. 2 Masa minit, tinggal seminit lagi. Seminit lagi? Ya, Alamak. laju sikit, Okey, Irfan. laju sikit. Okey. Kalau gas helium, kalau gas ni dia gas kan, so dia jarak-jarak sikit. Okey, dia. baguslah. 2, 3. Okey. Okey, time's up. Siap. Okey, boleh tak angkat jawapan Irfan tunjuk kepada murid-murid di rumah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tak tahulah betul ke tidak, Irfan cuba. Ini dia, okey, lukisan untuk logam emas dan juga gas helium. Susunan zarah dia kan. Okey, kita tengok sebab murid-murid di rumah boleh tengok kan. Irfan tak Betul nampak. tak? Sama tak untuk logam emas? Sama lah, cikgu. Sama ya. Nampak ni? Sama kan? Okey. Okey. Kemudian untuk gas helium pula, susunan dia adalah seperti ini. Jarak-jarak. nampak tak? Jarak-jarak. Dan dia Jarak-jarak. duduk single-single, seorang-seorang. Dia tak kawan dengan orang lain? Dia tak kawan dengan orang Dia tak lain. kawan, okey. Atom ni dia tak berkawan dengan orang lain. Dia seorang-seorang saja. Dia strong. Dia strong. Okey, Ya, independent. Okey. betul. Baik. Okey. 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 Nampak perbezaan susunan zarah? Nampak, cikgu? Nampak. Okey, jadi jom kita ke seterusnya pula, iaitu jenis zarah yang kedua. Yang kedua, silakan. Iaitu molekul. Apa maksud molekul? Molekul ini merupakan gabungan atom. Ada beberapa lah, lebih daripada 2 lah sepatutnya. Kan? Okey, boleh jadi atom yang sama. Okey. Boleh jadi atom yang berbeza.
Oh, boleh juga. Boleh. Kalau atom yang sama, cikgu bagi contohlah. Bahan molekul ni lah. Bahan molekul ni kebanyakannya adalah bukan logam. Bukan logam. Itu Kalau yang sama. atom tadi tu logam dengan gas nadir Betul. kan? Kalau molekul bukan logam. Okey, itu cluenya. Okey. Bukan logam, okey? Baik, Okey, bila yang sama bergabung. Contoh bahan molekul adalah oksigen. Okey. Apabila oksigen dia bergabung dengan oksigen, dia akan menghasilkan, jangan risau yang ni Okey. cikgu sediakan. Okey, dia akan menghasilkan seperti ini. Rapat-rapat. Gabungan Rapat-rapat. dia adalah secara kimia. Sebab elemennya sama cikgu kan? Secara kimia. Nampak tak bentuk dia sama kan? Nampak. Bentuk dia sama. Dia bergabung secara kimia Okey. Jadi dia duduk sebelah-sebelah. Dia together, dua couple. Okey. Gitu. Okey, Gitu. baik. Okey, yang seterusnya pula kita nak pergi pada gabungan yang tidak sama. Tidak sama pula. Berbeza. Okey. Contohnya adalah bahan molekul yang gabungan berbeza adalah air. Air, okey. Okey, cikgu nak test lah. Dah ready? InsyaAllah. Okey. Saya cuba. Apakah atom yang membentuk ion? Membentuk air. Okey. Kita ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Wow, hebatnya. Betul ke salah, cikgu? Ya, betul. Kalau orang viral ni dia kata 3 jin. Apa jin tu? 3 jin. 2 hidrogen. Hidrogen, 1 Satu? oksigen. Oksigen. Tapi sebenarnya kita sebut jen Jen, kan. betul. Tapi dia nak bagi budak senang faham. Bagus juga sebenarnya. Kan? Okey, tapi gabungan dia berbeza bentuk sikit. Kita tengok kat sini. Baik. Okey, kita tengok. Sama tak dengan yang tadi? Memang berbeza. Berbeza kan dengan yang ni? Nampak? Sangat berbeza. Berbeza dari segi apa tu, Irfan? Dari segi gabungannya cikgu. Gabungan dia Dan lagi? juga bentuknya. Bentuk dia kan, saiz pun tak Tak sama. macam manusia lah. Manusia pun ada saiz yang berbeza. Betul. Ada warna yang berbeza kan. Setuju. Okey, baik. Okey, kita akan ke seterusnya pula. Silakan. Iaitu bahan seterusnya ion. Ion, okey. Jenis zarah yang ketiga lah, iaitu ion. Jenis zarah yang ketiga ini, bahan ion selalunya adalah tindak balas antara logam Okey. dan juga bukan logam. Logam dan bukan logam. Dia Okey. bertindak balas. Bertindak balas. Okey. Kemudian dia akan membentuk ion positif dan juga ion Negatif. Dia akan membentuk. Okey, cikgu ada bawa bersama cikgu ni bahan ion, Cikgu iaitu bawa, okey. natrium klorida. Cikgu nak suruh Irfan rasa, boleh tak? Rasa natrium klorida macam mana? Tak Dalam apa. makmal tidak digalakkan untuk rasa. Tak tidak boleh. dibenarkan Tidak pun dibenarkan. sebenarnya. Tapi ni studio kan. Okey. Selamat. Okey. Boleh tak Irfan tolong rasa? Baik, Irfan cuba cikgu Okey. Okey, Irfan ambil sikit. Okey. Ni garam cikgu. Ya. Natrium klorida dalam nama sains dia tu, Okey. kita panggil dia lah kan natrium klorida. Sebenarnya dia adalah garam. Masih nak cikgu, saya nak air lah. Okey, garam ni Okey. sebenarnya terbentuk daripada atom positif natrium dan juga klorin, klorida. Okey. Negatif. Dia bergabung, dia membentuk ion. Oh. Jadi susunan zarah dia adalah seperti ini. Dan kita boleh lihat cikgu ada. Dia rapat-rapatkan sebab dia Betul. pepejal. Tapi tengok dia ada positif dan dia ada Negatif. negatif. Okey, boleh faham? Boleh cikgu? Okey, betul ke faham ni? Sekarang ni Ifan faham lagi lah. Okey, disebabkan Irfan kata Irfan faham. Okey. Cikgu nak buat aktiviti lah dengan Irfan. Aktiviti, okey. Boleh, Okey, dah boleh. ready? Dah bersedia? Dah bersedia. Okey, baiklah. Cikgu ada sediakan jawapan. Jangan risau. Okey, ada jawapan. Ada Okey. jawapan. Irfan cuma perlu ambil lembaran ni yang cikgu bagi ni, lekat pada tempat ataupun jenis zarah yang betul. Baik. Okey, masa yang diberikan nak berapa minit? Saya nak perlukan dalam 5 minit boleh ke cikgu? 5 minit Ke lama sangat Lama sangat lah. lah. 3 Tak minit boleh lah. cukup lah. 3 minit. Okey, kita cikgu cuba. bagi yang pertama dekat Irfan. Garam. Baik. Garam. Ni tadi baru kita belajar. Dia Garam patut duduk kat mana? Okey, garam berada di ion sebab ada gabungan negatif Okey, dan tak apa. positif. Akhir sekali baru cikgu akan semak pakai pen merah. Baik, Okey. baik. Yang kedua, Kebanyakan bukan logam. kebanyakan bukan logam. Alamak, yang mana satu Yang mana Okey. satu? Bukan logam. Cuba. Okey, cuba je Bukan logam. Okey, tak sinilah. Tak apa, nanti Okey. cikgu akan baiki. Okey, Cuba kita cuba. gabungan beberapa atom. Okey, Ifan ingat. Gabungan beberapa atom. Okey. Baik, gabungan beberapa atom berada di molekul. Okey, kemudiannya zarah yang bercas. Zarah, okey boleh. Okey, boleh. Okey. Okey. Alright. Zarah yang bercas berada di sini sebab
Ion, okey. Okey, cikgu bagi clue sikit lah. Setiap jenis zarah tu ada 3 jawapan tau. Ada 3 jawapan. Okey. Okey, seterusnya zarah yang paling kecil. Paling kecil. Saya ingat cikgu cakap paling kecil mengenai term diskret tadi. Okey, bagus. Okey. Baik. So, Irfan nak ajak rakan-rakan dekat rumah untuk sama-sama Abang Irfan dekat sini untuk siapkan aktiviti kita. Okey, seterusnya cikgu. Kemudiannya semuanya adalah logam. Semuanya logam. Okey, okey. Duduk Semuanya dalam logam. mana? Atom ke, molekul ke, ion? Mestilah dekat atom, cikgu. Okey. Kemudian, ni cikgu tak ajar tapi kena tahulah sikit kan. Baik. Kuprum. Kuprum. Kuprum ni apa? Logam ke, bukan logam ke? Alamak, kuprum kat mana? Okey. Boleh tak tolong Abang Irfan kat rumah? Macam mana? Kuprum dekat mana? Okey, Irfan letak kuprum. 3 tu ada 3 jawapan dia. 3 jawapan. Okey, tapi Irfan cuba dulu cikgu. Okey, baik. Okey, Irfan letak dekat Cikgu item letak clue dulu. dah tu. Okey. Okey, kemudian Baik. tindak balas antara logam dan bukan logam. Okey, baik. Okey. Nampaknya Irfan ada Buat kesalahan. Tak apa Irfan, pembelajaran ni adalah proses. Buat salah tak ada masalah. Kita ni cikgu bila kita nak belajar ni adalah naik turunnya, betul tak? Betul, bagus. Okey, dan Okey. yang terakhir adalah karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey, baik. Ini yang terakhir. Irfan ambil dulu. Letak dekat sini. Okey, so 3. Dah siap. Okey, cikgu cek lah Okey, atom, zarah yang paling kecil. Betul ke murid-murid di rumah? Betul. Very good. Kemudian, atom, semuanya logam duduk di bawah atom. Betul? Alhamdulillah. Ya, kuprum adalah sejenis logam. Contoh ya. Okey, kemudian molekul pula. Okey. Molekul gabungan beberapa atom. Sama ada dia sama ataupun berbeza. very good. Kemudian kebanyakannya adalah bukan Logam. logam. Contohnya adalah karbon dengan oksigen. Karbon dioksida. Okey. Dan yang terakhir adalah ion. Ion ni contoh dia letak paling atas sekali kan. Betul lah. Garam. Ini Contoh kita tadi belajar. baru kita belajar kan. Natrium klorida kan. Okey. Kemudian ion adalah zarah yang Bercas. dan tindak balas antara logam dan bukan Logam. very good lah Irfan ni. Tepuk sikit tangan kat Irfan. Terima kasih. Okey, cikgu suka lah Irfan. Ya. Tengok kat tepi Irfan tu ada tukul lah. Cikgu, kita nak bertukang ke kejap lagi? Cikgu pun ada satu. Okey. Abang hati-hati ya Irfan ya. Betul, jangan kita buat hal kat sini cikgu. Okey, cikgu nak suruh Irfan tengok perbezaan antara tukul cikgu Okey. dengan tukul Irfan. Perbezaan cikgu, apa perbezaan je? Okey, yang pertama sekali Irfan nampak perbezaan dari segi warna lah. Very good. Okey, tu kalau dekat dia punya pemegang lah. Okey. Okey, kita nak fokuskan kepada kepala tukul. Kepala tukul, okey. Kalau Irfan punya cikgu, kenapa berkarat ni? Alahai. Dah tak berkilat dah. Cikgu punya? Nampak, cikgu punya berkilat lah. Maknanya macam baru beli je tu. Irfan, sebab apa cikgu punya berkilat? Mestilah cikgu bagi yang buruk dekat Irfan. Perempuan kan suka kecantikan. Maaf Irfan. Tak boleh Irfan ambil, Irfan terima seadanya. Okey, sebenarnya cikgu nak menerangkan unsur wujud dalam pelbagai bentuk. Walaupun kita nampak sama kan, kepala tukul ni nampak sama saja, tapi yang Irfan punya karat, betul? Karat. Kepala tukul ini diperbuat daripada ferrum, besilah. Okey, ferrum. Okey, kepala tukul yang tak berkarat, yang bersinar ni adalah wujud dalam bentuk logam. Logam, okey. Okey, ataupun kita panggil dia memang dia logam lah. Dia wujud dalam bentuk atom. Atom ya. Okey, tapi yang Irfan punya yang dah karat itu wujud dalam bentuk ion. Kenapa? Nampak sama kan Irfan? Tapi ni dalam bentuk atom. Yang tu Ion. Kenapa? Okey, sebabnya ferrum ini dia telah bertindak balas dengan wap air dalam udara kita. Udara kita mengandungi wap air. Jadi dia dah pun bertindak balas dengan air tersebut. Proses tu kita panggil dia sebagai proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan. Maksudnya cikgu? Maksudnya dia telah bertindak balas antara ferrum dan juga air dalam udara kita. Baik. Okey Irfan, sebenarnya selain daripada ni kan, selain daripada tukul ni, cikgu ada juga bawa bersama-sama dengan cikgu. Lita ni lah. Okey, Lita ni sebenarnya dia berfungsi tanpa bateri. Tanpa bateri? Okey, macam mana orange tu? cikgu ni bertindak sebagai bateri. Wow. Sebenarnya Lita ni dia boleh menyalakan mentol ataupun LED lah. Sebab dia mempunyai asid sitrik.
Asid sitrik ni ada hidrogen yang dijadi positif lah dalam bentuk ion. Dia ada charge dia, cikgu. Dia ada charge. Sebab itulah Okey. dia boleh mengalirkan arus elektrik. Tetapi tak bolehlah sampai menyalakan mentol sebab kita perlukan banyak lagi orange. Faham. Okey, kalau kita letakkan banyak orange lagi, barulah dia boleh menyala. Baik, Okey, cikgu. tapi dalam udara kita pun ada hidrogen juga. Betul. Dia wujud dalam bentuk molekul. Molekul. Nampak tak bentuk berbeza? Sini ion, kalau sana ada udara, molekul pula. molekul. Jadi hidrogen itu dia berubahlah. Dia boleh jadi molekul dan dia juga boleh jadi ion. Macamlah kita punya tukul. Ferrum kita. ini berubah daripada atom kepada atom kepada ion. Okey. Okey. Cikgu, Irfan nak tanya, ferrum ni ada dalam jadual berkala, betul ke tak? Betul, Irfan. Ferrum ni ada dalam jadual berkala dan cikgu bawa bersama-sama dengan cikgu jadual berkala yang besar untuk kita gunakan segmen seterusnya, susunan elektron mengelilingi nukleus. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan untuk segmen ini. Sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih para penonton kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM. Jadi, Cikgu Farah, di sebelah kiri Irfan ni ada jadual berkala. Jadi untuk segmen ini, apa yang akan kita kongsikan kepada para penonton? Alang-alang Irfan tengah berdiri di sebelah jadual berkala. Baik. Apa kata cikgu nak bagi pop quiz mengejut sikit? Pop quiz, tiba-tiba pula ada pop quiz. Boleh Irfan? Berdebak-debak tak? Macam biasalah dengan cikgu. Soalan mudah sebab ni adalah silibus tingkatan 1. Okey. Tengok jadual berkala tu. Jadual berkala, okey. Nama pun jadual berkala kan? Yang mana satu kala, yang mana satu kumpulan. Dia sama ada melintang ataupun menegak. Okey, baik. Irfan akan cuba cikgu. Okey. Ini soalan untuk tingkatan 1. Harapnya Irfan ingat lagi lah. Baik. Kalau dari kanan ke kiri ni cikgu, Okey. kumpulan. Alright. Yang dari atas ke bawah ni, kala kalau tak silap saya lah. Betul, tepat sekali jawapan Irfan. Alhamdulillah. Okey, daripada kiri ke kanan tu adalah kumpulan, Baik. manakala daripada atas ke bawah tu adalah kala. Soalan seterusnya pula. Soalan seterusnya, okey. Berapa kumpulan, berapa kala? Okey, baik. Irfan akan kira dulu cikgu. Kalau dari sini ke sana, okey. Kumpulan ada 18 kumpulan. Okey. Kalau kala ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kala. Very good Irfan. Ada kesemuanya ada 18 kumpulan dan juga 7 kala. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan juga Irfan, jadual berkala disusun mengikut nombor proton menaik. Proton menaik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi dekat-dekat dalam jadual berkala tu adalah nombor proton yang berada di bahagian atas. Nampak tak? Sini cikgu Ya, betul. Okey. Okey, kemudian sekarang kita nak guna jadual berkala ini untuk susun elektron mengelilingi nukleus. Mana ada elektron dalam jadual berkala? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi macam mana? Kena lukis lah. Unsur yang neutral, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey. Unsur, cikgu ulang Okey, unsur unsur. neutral, bilangan proton sama dengan elektron. Jadi Okey. hari ini cikgu nak ajar macam mana nak melakar dan juga macam mana nak susun elektron mengelilingi nukleus dalam petala. Dalam petala. Petala tu macam mana cikgu? Petala tu macam mana? Okey, jom kita bergerak sikit ke sini. Okey, silakan Irfan. cikgu. Saya tak boleh jauh-jauh cikgu, nanti rindu. Silakan cikgu. Okey, di sebelah kiri cikgu ni ada petala lah. Nampak? Yang bulatan-bulatan tu cikgu ya? Very good Irfan. Yang bulatan-bulatan ni ada petala. Jadual berkala membantu kita mengenali berapa petala yang diperlukan. Baik. Okey, macam mana cikgu ajar? Okey, kala dia, bila ada kala kan 7 kan kala. Okey, kala tu akan membantu bilangan petala. Berapa bilangan petala? Andai kata dia duduk di kala yang ke
Dua. Dua, okey. Jadi ada berapa petala? Dua lah. Ada dua petala. Oh, faham. Okey, kalau dia ada dia duduk dalam kala yang ketiga, dia ada berapa petala? Ada 3 petala. Ada 3 petala. Kemudian, elektron ini pula ada di bahagian dalam, ada di bahagian luar. Okey. Bahagian petala yang pertama, maksimum elektron yang boleh masuk adalah 2. Okey, maksimum 2. Maksimum 2 saja. Baguslah murid cikgu ni. Dia Saya kena buat catat nota, lagi betul. apa yang tengah buat. Sebab kejap lagi Irfan ada aktiviti nak kena buat bersama-sama Betul. dengan cikgu. Tak sabar ni. Kita Okey. ke petala yang kedua pula. Petala kedua, maksimum elektron yang boleh masuk adalah sebanyak 8. Okey, ada 8. Nampak tak tu? Ada bulat-bulat 8 tu? 2, 4, 6, 8. Betul, cikgu. Okey. Kemudian, petala yang ketiga pula, maksimum elektron yang boleh masuk adalah 18. 18. Okey, Okey, itu asyik maksimum. cakap je kan. Ha. Susahlah nak faham, betul tak? Betul. Cikgu tunjuk bagaimana nak melakar dan juga bagaimana nak susun dia. Okey, cikgu nak suruh Irfan pilihlah salah satu unsur yang berada di dalam jadual berkala. Okey, sekarang ni Irfan akan pergi sana balik nak tengok. Okey, mana unsur yang menjadi pilihan hati Irfan? Cikgu, Ya. Irfan nak pilih Krypton, cikgu. Kenapa pilih Krypton? Irfan dulu, cikgu. Irfan suka tengok Superman. Okeylah, baik. Jadi kita akan buat Krypton lah. Boleh tolong cikgu tak tengok Krypton ada berapa bilangan proton? Okey, Krypton ada 36, cikgu. Ada 36. Dia terletak di dalam kala yang keberapa? Kala yang 1, 2, 3. Kala yang keempat. Kala yang keempat. Baik. Maknanya di sini dia berada di kala yang keempat. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, total semua nombor proton yang ada adalah 36. 6. Dia duduk di kumpulan yang keberapa? Kumpulan 18, cikgu. Kumpulan 18. Kan cikgu ada bagi tahu, kumpulan ini dia akan menentukan berapa bilangan elektron di dalam elektron yang terakhir sekali, petala terakhir sekali. Oh, Kita okey. panggil petala terakhir tu adalah elektron valence. Elektron yang berada di petala terakhir kita panggil electrovalence. Jadi 18 kan? 8. Okey, 8. 8. Maksimum boleh masuk di sini berapa? Depan sekali 2, cikgu. 2. Dah berapa kita guna? 10. 10. Tinggal Okey. sekarang 26. 26. Baik. Okey, maksimum boleh masuk yang kedua? 8. 8. Okey. Tinggal sekarang 26 tolak 8. Ada berapa, cikgu? 18. Betul. Ponteng kelas matematik ke? Tak ada. Saya tanya je. Okey, 18. Maksimum boleh masuk yang ketiga? 18. 18. Jadi ini adalah susunan elektron untuk Krypton. Krypton. Untuk Krypton. Cikgu nak ajar bagaimana nak melakarnya pula. Okey, baik. Macam mana nak melakar? Yang pertama sekali nukleus dia. Kita tulis simbol dia dulu. Krypton. Krypton. KR kan? Betul tak simbol dia KR? KR, cikgu. Okey, kemudian petala pertama. Okey, petala pertama ada berapa? Ada 2. 2, 1, 2. Okey, kita Okey. boleh guna X ataupun kita boleh guna titik lah. Seeloknya kita guna titik lah. Seeloknya titik. Okey, Baik. kemudian petala yang Kedua. petala kedua kena ada berapa? Ada 8, cikgu. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey? Baik. Baik. Okey, kemudian yang 3. 3. Okey, yang ketiga ada berapa? Maksimum 18, cikgu. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekejap. Tak apa. Okey. Dia nak gurau tu. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alamak, bulat cikgu tak cantik lah. Boleh tak faham apa. kan? Boleh faham, cikgu. Boleh faham. Dan yang terakhir, petala yang terakhir. Okey. Cikgu tak biasa guna lah smartboard. Cikgu biasa guna papan putih biasa Betul. je. Sekejap lagi ni Ifan nak guna ni. Okey. Okey, ada berapa? 8 kan? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, macam ni cara kita melakar dia. Nak tulis cantik-cantik, 2, titik, 8, titik. 18. Okey, tak apa. Cikgu tahu dia nak gurau dengan cikgu lagi. Tak cikgu apa. faham, cikgu faham. Cikgu Okey, faham. 18, titik, Titik 8. 8. Okey, cikgu tahu dah dia nak gurau dengan cikgu lagi ni. Okey, tapi Okey, tak cikgu. apa, tak apa. Okey, 8. Nampak tu Okey, ada dah tu. jelas? Jelas. Okey, sekarang masanya adalah untuk Irfan pula. Alamak.
Inilah masanya Irfan nak kena jawab soalannya. Okey, cikgu. Tapi tak apa, jangan risau Irfan. Cikgu sediakan satu soalan mudah dan Okey. satu soalan sederhana. Sederhana. Okey, boleh. Kalau soalan mudah sangat, nanti tak syok lah. Kenalah buat soalan sederhana juga kan? Tak ada masalah. Cikgu pilih unsur boleh? Cikgu nak pilih unsur untuk Irfan. Silalah Okey. pilih, Unsur cikgu. yang pertama adalah litium. Litium. Apa Okey. step pertama? Kita kena tengok apa? Kita kena tengok nombor proton dulu, cikgu. Tengok nombor proton dia berapa? Okey, kejap cikgu. Litium ada 3. 3. Okey, Aha. dia duduk di kala yang Kala yang kedua. kedua. Okey, lukis sekarang. Baik. Cikgu ada sediakan marker. Okey. Irfan tak payah lukis garis-garis tu. Guna saja magnet tu nanti. Guna magnet ni untuk buat apa? Untuk dia buat ni, yang cross-cross cikgu Okey, buat kita ni. letak dekat ya. color tu. Ya, Okey, betul. so sekarang ni litium berada di color yang kedua, cikgu. Ya, Maknanya jadi kena ada dua berapa? bulatan lah. Okey, 1, 2. Okey, bagus. Okey, kemudian? Kemudian Ha. kita ada 3 proton, cikgu kan? Okey. 3 proton yang untuk pertama ni maksimum ada 2. Letak 2 Okey, siap-siap. 1, 2. Okey, kemudian? Tinggal satu lagi, cikgu, yang kat belakang. 1. Okey, very good. Tapi tak tulis susunan dia. Kena tulis. Okey. Macam mana tu? Okey, tulis 2. Excited sangat dia melukis. Titik 1. Okey, bagus. Alhamdulillah. Mudah, bolehlah buat Ni kan. susahnya macam mana pula ni? Okey, yang seterusnya pula adalah klorin. Klorin. Apa first step kita? Cari dulu klorin. Okey, saya klorin dulu, cikgu. Klorin dekat banyaknya, cikgu. Okey, kat sini. Jumpa. Okey, dia duduk di dalam kumpulan yang Kumpulan yang 17. 17 kan? Okey, kemudian dia duduk dalam kala yang Kala yang ke 3, cikgu. kala yang ketiga ke? Betul ke? Tengok betul-betul. Kedua. Kedua ke? Kala 1, 2, 3. Tiga. Cikgu Satu dah je je lah. cikgu uji dia tu. Janganlah Dia macam tukar tu. jawapan. Saya rasa macam nervous sikit. Murid-murid cikgu pun macam tu. Cikgu uji sikit terus tukar jawapan. Okey, cepat tengok. Okey. Berapa nombor proton dia ataupun elektron? Okey, ada 17, cikgu. 17. Okey, tulis dulu Okey. Cl Cl sama okey. dengan 17. Cl sama dengan 17. Okey, kemudian baik. Kita buat dia punya petala dulu boleh? buat garis-garis tu dulu. Garis lagi dulu. senang. Okey. Baik. 1, 2, 3, cikgu kan? 3. Okey. Okey. So, kita ada 17. So, nak mula dengan belakang dulu ke, cikgu? Boleh juga. Belakang berapa? Belakang 7. Sebab dia duduk di kumpulan yang Tujuh, Okey, betul. lepas tu kita mula balik pada depan. Okey, so kat sini 2. Okey, balance tinggal berapa sekarang lepas kita letak 2? So 9, 17 tolak 9. 17 tolak 9. Boleh go. Lepas tolak 9. 17 tolak 9. Cikgu, saya tak boleh fikir, cikgu tolong. Cikgu dah bagi jawapan 8. Okey, Okey, jadi dah 8, tahu 7. macam mana nak lukis? Tahu? Lukis. Okay, baik, Irfan akan cuba tulis. Okey. So ada 3 petala, banyak ada 3 kat sini. 1, 2, 3. Cantiknya bulat Irfan. Bulat cikgu tadi tak lawa kot. Biasalah kan. Okey. So yang kat sini ada 2. Okey. 1, 2. Very good. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 7, 8. Okey, ini untuk petala yang kedua, cikgu. Okey. Yang ketiga ada 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jangan lupa, terakhir kita kena tulis dulu. Okey, 2.8.7. Very good, Irfan. Tapi kan Irfan, Ya, saya. tengok yang atas tu, Irfan guna je magnet warna merah dengan warna biru. Betul? Betul. Kenapa yang bawah tu tak nak guna? Alamak, macam tak cukup. Tak apa. Betul je jawapan Irfan sebenarnya. Okey, baik, cikgu. Terima kasih. Very good, Irfan ya. Okey, sekarang kita dah tengok di bahagian luar tu kan. Di bahagian luar petala terakhir tu yang cikgu kata ada elektron, kita panggil elektron valence tu kan. Betul. Okey, sebenarnya unsur-unsur ini boleh membentuk pembentukan ion positif dan juga ion negatif. Okey. Macam mana sebenarnya? Kan dia nak membentuk ion positif dan ion negatif. Okey, dia kena menderma ataupun menerima untuk memastikan unsur itu stabil. Menderma ataupun menerima? Untuk memastikan unsur itu stabil. Petala yang terakhir wajib ada 8 ataupun 2. Oh, tak Wajib boleh ada nombor 8 lain ataupun 2. Tak boleh. Okey. Kalau 2 tu hanya untuk helium saja sebab dia 2. Yang lain semua dia kena wajib ada 8. 8. Kalau tak, kita tengok. Dia senang nak menderma ke ataupun dia senang nak menerima. Okey. Antara 7
dengan 1. Siapa yang senang nak menerima? 7. 7 senang nak menerima. 1 je kan dia Betul. terima. Okey. Tapi kalau antara 7 dengan 1, yang mana senang nak menderma? Kita derma lah nombor 1 ni, cikgu. Okey. Untuk memastikan dia stabil kan, Okey. dia ada nama tau. Namanya apa, Nama cikgu? untuk 2 adalah duplex. Duplex, Elektron okey. yang ada 2 di petala terakhir tu kita panggil dia duplex. Okey, tulis kalau dulu. dia ada tulis. Tulis, kena hafal ni. Okey, kalau dia ada 8, kita panggil dia octet. Oktet, okey. Okey, sekarang kita nak buat aktiviti lah sikit. Baik. Tapi Irfan tak payah takut, cikgu bantu yang ni lah. Boleh. Okey, untuk lithium, kalau kita nak derma ke, kita nak menerima? Untuk lithium, cikgu, Irfan rasa lebih afdal lah kalau lebih dia afdal? nak menderma. Kita menerma. Okey, kita keluarkan satu Okey, okey. yang kat luar tu. Keluarkan. Okey, boleh tak Irfan letak kurungan dekat sebelah bulatan tu? Okey. Kat sini, cikgu? Kurungan besar. Kurungan besar? Kurungan macam 4 segi sikit. Kurungan macam 4 segi? Bukan Jadi kurungan tak? macam biasa? Okey. Sebelah situ dengan sebelah situ. Sini, cikgu, Sini satu. cikgu tunjuk. Silakan, Okey, cikgu, kejap kurungan. cikgu tunjuk ya. Okey, macam ni Irfan. Okey. Kurungan 4 bulatan segi. tu kan? Faham, kat situ. faham. Okey. Okey. Alright. Kita kan pelajar, cikgu. ada Tak apa. murid. Boleh, Kita boleh. belajar. Besar-besar. Sini. Okey, belah sini satu. Okey, dia derma berapa Irfan? Derma 1. Derma 1. Dia derma kan? Maknanya dia positif. Kita letak dia positif. Oh, kalau Satu. derma ni Satu orang yang jadi baik-baik. satu je positif. Kan cikgu kan kalau derma ni orang yang baik-baik. Betul, kan? orang yang positif. Orang yang positif. Okey. Okey, jadi dia jadi lithium positif lah. Faham. Sebab dia derma 1. Kalau dia derma 2, kita akan letak dia 2 lah. Oh, okey. Okey, faham? Okey, Faham. sekarang kita ke bawah pula. Okey. Okey, kita ke bawah. Dia lebih senang nak menerima ke ataupun dia lebih senang nak sedekah? Kalau si klorin ni, cikgu, lebih baik dia menerima. Menerima. Bila dia terima, maknanya dia adalah negatif. Negatif. Berapa dia kena terima? 1. Masukkan 1. Okey, magnet. kita buat dulu. Okey, boleh. Masukkan dulu magnet tu. Duduk sebelah tu. Okey, very good. Okey, lepas tu kurungan. buat kurungan, Buat betul. kurungan. Okey. Oops. Okey, berapa dia terima? Dia terima 1, cikgu. Jadi Negatif. negatif. Okey, boleh faham? Boleh Cara faham. kita tulis dia nanti lithium Okey. positif kan? Betul. Okey, kemudian Cl negatif. Ini Ini adalah contoh bagaimana ion itu membentuk sebagai positif dan juga negatif. Baik, jelas? Jelas, cikgu. Very good. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu atas penerangan untuk segmen kali ni. Wah, banyak Ifah belajar nampak ni. Nota Ifah penuh tau kali ni. Tapi sekarang ini kita ingin berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak perkongsian lagi. Jangan ke mana-mana. Dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya dan Cikgu Farah dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran sains tingkatan 4. Jadi, Cikgu, tadi kan Cikgu cakap dari awal segmen kita, Cikgu cakap Cikgu nak uji saya, Cikgu. Berdebar ya Irfan, sampai buat nota. Perasan tak nota Irfan ni, buat nota murid-murid di rumah? Inilah murid yang terbaik, dia buat nota semasa cikgu mengajar. Okey, baiklah, kita akan mulakan dengan 3 uji minda. Jangan risau, cikgu bagi masa untuk Irfan jawab soalannya. Jom Baik. kita mula. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Silakan, Cikgu. Uji minda yang pertama. Dah ready? Dah bersedia. Alhamdulillah. Okey, Okey. jom. Okey, soalan yang pertama adalah nyatakan 3 jenis zarah yang membina sesuatu bahan. Senang je ni. Okey, baik. Ifan dah sedia untuk jawab, boleh? Boleh? Yang pertama, kita ada atom. Very good. Yang kedua, ada molekul. Dan yang ketiga, kita ada ion. Kita tengok jawapan Irfan betul tak? Betul ke tidak? Jeng, jeng, jeng. Betul tak? Alhamdulillah, betul, Cikgu. Betul. 1 markah untuk Irfan. 1 markah. Okey. Okey, kita ke soalan uji minda yang kedua pula, iaitu Jeng, soalannya jeng, jeng. berbunyi seperti ini. Susunan elektron yang stabil dikenali sebagai apa? Okey. Kalau untuk soalan ni, ada 2 jawapannya. Betul ke Okey. dua? 2, Cikgu. Pasti? Saya yakin.
Okey. Saya yakin. Kali ni, saya yakin. Yang pertama, ada duplet. Okey. Yang kedua, ada oktet. Sebab kalau yang duplet tu 2, oktet tu 8. Cikgu baru nak tanya duplet tu apa, oktet tu apa. Nampak tak? Dia Saya pilih ingat, jawapan nota. selamat. Bagi tahu terus dengan explanation. Okey, kita tengok. Betul tak jawapan dia? Betul. Satu lagi markah tambahan untuk Irfan. Let's go. Murid-murid di rumah boleh jawab tak sama macam Irfan? Boleh, cikgu. Boleh kan? Boleh, Okey, mesti kita boleh punya. ke soalan yang terakhir. Okey. Dah ready? Baik. Bersedia, insyaAllah. Okey, jom kita ke soalan yang ketiga, iaitu soalannya berbunyi, apakah yang terjadi jika atom klorin menerima satu elektron? Baik. Kalau macam ni, Irfan perlukan pertolongan rakan-rakan kat rumah tu untuk bantu Irfan untuk jawab soalan ni. Lupalah tu. Kita cuba dulu. Okey. Okey. Baik. Apa akan jadi? Irfan bersedia untuk jawab. Okey, atom klorin tu kalau menerima satu elektron, dia akan bertukar menjadi charge negatif, cikgu. Charge negatif. Jadi macam mana kita nak tulis dia? Cl negatif dekat atas. Kita tengok Okey, betul tak? okey. Dia akan jadi apa? Jeng. Dia akan menjadi ion klorida yang bercharge negatif. Negatif. Betul lah, kita akan tulis Cl negatif. Tepat sekali. Okey. Jadi kita dah pun habis dengan 3 soalan uji minda dan nampaknya Irfan dapat markah penuh. Markah penuh. Tepukkan sikit untuk Irfan. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih, cikgu. Baik. Baik Sekarang juga. cikgu nak recap dulu apa yang kita belajar. Kita buat rumusan sikit lah. Cikgu, sebelum tanya. cikgu recap kan, Irfan nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Okey. Cikgu, tadi kan Irfan rasa macam tertarik dengan kita punya jadual berkala ni sebab Irfan nampak ada pelbagai warna. So, okey. maksudnya cikgu, setiap warna ni adakah melambangkan perkara yang berbeza atau bagaimana? Ya, jadual berkala ni sebenarnya cikgu tak cerita sangat tadi sebabnya kita dah belajar sebelum ni. Okey, tapi tak apa sebab Irfan tanya, cikgu teranglah untuk Irfan Baik, kan. terima kasih. Warna yang berbeza itu dia akan bagi tahu sama ada logam ke atau bukan logam ataupun gas nadir. Tengok warna pink tu. Okey, warna pink. Warna pink mana kumpulan ke berapa? 18? 18. Jadi dia adalah gas nadir. Kemudian dekat setiap huruf tu dia ada warna hitam dan juga merah lah sepatutnya. Putih semua tu lah. Dia melambangkan iaitu sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Okey. Itulah perbezaannya. Baru Irfan faham sekarang ni. Maksudnya Irfan lagi ingatlah bila cikgu ajar hari ni. Ya, Okey, baik betul. cikgu. Dan sekarang ni apa kata kita imbas kembali dan buat sedikit rumusan mengenai pembelajaran kita sepanjang 1 jam ini. Silakan, cikgu. Okey, pada segmen yang pertama, apa yang kita belajar Irfan? Segmen yang pertama, cikgu, kita belajar mengenali apa itu zarah dan juga perbezaannya. Ada berapa semua? 3. 3, iaitu kita belajar atom ni merupakan yang paling kecil. Betul. Kemudian molekul, iaitu gabungan beberapa atom. Dan seterusnya ion, iaitu zarah yang Zarah yang bercas negatif, apa? positif. Charge positif dan juga charge negatif. Kemudian segmen yang kedua pula kita belajar tentang? Yang kedua kita belajar tentang Kita lukis apa tadi? Kita lukis gambar zarah-zarah tu, cikgu. Kita lukis elektron kan, Elektron, dikelilingi oleh nukleus kan. Okey, kemudian kita belajar juga bagaimana pembentukan ion positif dan juga ion negatif ni terjadi. Baik, dan betul. yang terakhir tadi kita buat soalan untuk uji Irfan. Baik. Terima kasih, cikgu, atas segala perkongsian untuk hari ini. Dan Irfan tanya cikgu, bagaimana prestasi Irfan sebagai anak murid cikgu untuk hari ini? Okeylah, sebab Irfan salin apa yang cikgu bagi tadi. Cikgu nampak Irfan salin. Cikgu nampak. Maka cikgu bagi ekstra sikit mark lah. Cikgu bagi 9/10. 9/10. Kenapa kurang 1 markah? Cikgu suruh buat kurungan, tadi dia pergi buat kurungan macam tu. Saya sebab pun tu suka je. berkurang sama macam buat kita tadi. Kalau tak, dia dapat 10/10. Very good lah, cikgu kata. Terima kasih, cikgu, atas segala perkongsian dan juga cikgu dah ajar Irfan hari ini. Dan mungkin rakan-rakan di rumah nak tahu bagaimana untuk mendapatkan latihan pengukuhan dan nota. Di mana, cikgu? Di mana lagi kalau bukan di Sumberku? Ada apa yang ada dalam tu, cikgu? Ada nota, ada latihan, Baik. ada buku teks pun dalam tu. Ada pelbagai lah. Jangan lupa untuk lihatlah laman web tersebut. Sebab sekarang ni kan kita boleh belajar di mana-mana saja kan? Kita boleh layari portal Sumberku untuk mendapatkan latihan pengukuhan. Baik, Cikgu Farah, terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya pada hari ini mengajar kita tentang mata pelajaran sains untuk tingkatan 4. Banyak ilmu yang telah Irfan dapat dan pastinya memberi manfaat kepada penonton yang menyaksikan kita pada hari ini. Jumpa lagi kalau rezeki, cikgu. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.